Rabbal Alamin. Perbaikilah segala kesilapan dan kelemahan, serta tunjukkan kami dalam kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, kurniakan kepada kami kebijaksanaan dalam mengurus dan mentadbir kesatuan ini. Hiasilah diri kami dengan sifat mahmudah, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan peradakan diri kami dengan kesejahteraan. Sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi ruang dan peluang kepada kita untuk bersama dalam majlis dalam mesyuarat agung tahunan PIBG Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud kali ke-33 untuk sesi persekolahan 2024 dan 2025. Alhamdulillah. Dan saya merasa cukup bangga, cukup teruja dan cukup rasa sangat-sangat gembira kerana saya dapat bersama tuan-tuan hari ini bersama di sebuah sekolah yang hebat, yang pastinya mempunyai PIBG yang hebat, murid yang cemerlang, yang didokong oleh ibu bapa yang hebat dan cemerlang. Kerana pada saya sebuah sekolah tidak akan menjadi cemerlang sekiranya PIBG tak cemerlang dan ibu bapa tak hebat dan cemerlang. Tak sampai 3 bulan saya bersama PIBG Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud ini dah 2 kali dapat bersama YDP, dan saya kira 2 kali perjumpaan dengan YDP, saya kira seorang YDP yang cukup hebat. Kalau kamu pun nampak dari 3-3 tu nampak dia mudah sekali, yang cukup hebat. Dan dalam setiap perbicaraan saya dengan beliau di mesyuarat, pasti yang terkeluar daripada mulut beliau adalah bagaimana nak cemerlangkan anak-anak STEMA, bagaimana nak cemerlangkan ibu bapa di STEMA, dan memastikan anak-anak STEMA berjaya di sekolah rendah sehingga mencapai dapat menempatkan diri di sekolah-sekolah menengah terpilih di seluruh Malaysia. Itulah harapan YDP sepanjang 2 bulan lebih saya bersama beliau di sekolah ini, dan saya kira saya cukup beruntung dapat bersama PIBG yang begitu komitmen, cukup komited dan cukup bersungguh-sungguh untuk memastikan kecemerlangan anak-anak STEMA. Untuk perhatian kepada PIBG, KPPG dan semua ibu bapa bahawa Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud ini mempunyai murid seramai 1017 orang, 30 kelas biasa dan 4 kelas prasekolah, dengan 4 orang pengawal keselamatan, 7 pekerja kebersihan dan 66 orang guru. Dan untuk bertahan perhatian KPPG kita masih lagi memerlukan 2 orang guru tambahan. Kita tercukup lagi, kita ada 66 yang sepatutnya kita 68. InsyaAllah akan kita usahakan untuk mencukupkan dengan guru kita. Dan untuk perhatian ibu bapa, yang perlu ibu bapa tahu tentang kerja buat guru-guru di Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud. Pada tahun lepas, tahun 2023 dan 2024, kita mempunyai seramai 154 orang murid tahun 6 yang telah menempatkan diri ke tingkatan 1 di sekolah-sekolah menengah. Untuk perhatian para ibu bapa, daripada 154 orang murid tahun 6 itu, 11 murid kita berjaya ke sekolah berasrama penuh di seluruh Malaysia. Ada sekolah menengah sains, jadi sekolah menengah sains, dan banyak sekolah-sekolah yang berasrama penuh di Malaysia, seramai 11 orang. Dan anak-anak STEMA juga berjaya menempatkan diri di 12 buah sekolah, di 12 buah MRSM, bermakna 12 orang murid kita berjaya ke MRSM pada tahun lepas, dan kita berjaya menempatkan 5 pelajar kita di imtiaz, sama ada imtiaz Pesut, CU ataupun Kuala Terengganu, dan SMKA. Kalau di Pesut ni antara Watania ataupun Nurul Ittifaq seramai 24 anak-anak kita, dan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud, sekolah yang terpilih, seramai 16 orang, bermakna sejumlah 91 orang daripada 154 pelajar kita
telah berjaya menempatkan diri di sekolah-sekolah terpilih di seluruh Malaysia. Ini merupakan suatu kejayaan yang cukup besar, bermakna hampir 60% anak-anak kita berjaya menempatkan diri di sekolah-sekolah terpilih. Itulah menggambarkan tentang kesungguhan cikgu-cikgu kita dan sokongan-dokongan bantuan daripada ibu bapa dan PIBG. Jadi saya bagi pihak sekolah rakamkan penghargaan dan terima kasih kepada para ibu bapa dan juga PIBG yang saya kira cukup menyokong dan mendukung sekolah dari segi akademik. Dan untuk pengetahuan, di samping akademik, sekolah kita juga telah berjaya menonjolkan diri. Mungkin di kalangan ibu bapa yang tahu dan di kalangan ibu bapa yang tak tahu, pasukan drama sains kita telah berjaya menempatkan sebagai pasukan kelima terbaik Sub Timur. Kita mewakili negeri Terengganu. Negeri Terengganu diwakili oleh 2 pasukan. Salah satunya lah SK Teguh Mahmud, dan kita berjaya menempatkan tempat yang kelima daripada 3 buah negeri Sub Timur. Bermakna kita adalah 2 sekolah terbaik daripada 320 sekolah di Terengganu dan 5 terbaik daripada 3 negeri. Kita juga, pasukan daripada sekolah kita telah menyertai pasukan pertandingan robotik peringkat negeri, dan insyaAllah kita akan berjaya ke peringkat kebangsaan. Dan pasukan tamping bowling kita, walaupun kita murid kita kecil-kecil pun kecil halu-halu saja, tetapi kita berjaya menempatkan diri sebagai pemain bowling peringkat negeri mewakili daerah Pusut. Kita pun ada tahu main bowling, anak-anak kita ke peringkat negeri dalam pertandingan tamping bowling. Satu juga kegembiraan kepada kita yang sewaktu-waktu dulu sekolah kebangsaan Teguh Mahmud ini dikenali dengan satu sekolah yang cukup popular dengan bola sepak. Bermula pada tahun 2024-2025 ini, sekolah kita dipilih daripada 320 buah sekolah di negeri Terengganu. 10 buah sekolah termasuk SK Teguh Mahmud dipilih sebagai sekolah untuk program di bawah sajian FIFA, iaitu Football for School. Kita satu-satunya di daerah Pusat yang dipilih untuk menjalankan program ini. Dan ibu bapa selepas ini boleh pastikan anak-anak yang minat main bola boleh teruskan, kerana kita ada program Football for School yang ditaja oleh FIFA di sekolah kebangsaan Teguh Mahmud. Dan yang membanggakan kita bukan sahaja pelajar tahun 6 dan juga pelajar tahun 5 tahun 4, prasekolah kita juga hebat. Dan prasekolah kita menjadi lokasi lawatan oleh guru-guru tadika daripada 5 wilayah selatan Thailand. Luar negara pun bagi tengok sekolah kita, menggambarkan kehebatan sekolah yang didokong oleh guru-guru, ibu bapa, dan mendapat sokongan dan bantuan daripada PIBG. Saya cukup bangga. Dan harapan saya semoga sokongan, bantuan dan juga dokongan daripada PIBG, terutamanya ibu bapa, kepada guru-guru, kepada pihak sekolah dan anak-anak kita diteruskan untuk seterusnya pada tahun-tahun selepas ini. Semoga sekolah kita akan terus meningkat, cemerlang dan gemilang. Dan untuk program pertama selepas musyawarah agung ini, saya ingin mengumumkan, saya ingin wawarkan kepada ibu bapa bahawa kita sekolah guru-guru sekolah kebangsaan Teguh Mahmud berhajat dan berhasrat untuk meninggikan slogan tema ceria, di mana kita akan cuba untuk menceriakan persekitaran sekolah kita sekondusif yang mungkin. Kondusif ini bermaksud persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran, sesuai untuk anak-anak kita. Kita nakkan suasana persekitaran sekolah kebangsaan Teguh Mahmud comel, lawa, menarik, menggembirakan anak-anak kita, dan yang pastinya penuh dengan informasi. Bak kata pepatah, selangkah ke skema 1000 maklumat. Bermaksud selepas ini kita cuba untuk ceriakan persekitaran kita, dan kita tak akan dapat apa yang kita inginkan selagi kita tidak mendapat kerjasama, bantuan dan sokongan daripada PIBG, terutamanya ibu bapa. Jadi selepas ini
saya harapkan kita sama-sama mungkin dalam beberapa program, gotong royong dan sebagainya untuk memastikan hasrat pihak sekolah untuk melihat sekolah kebangsaan Tengku Mahmud menjadi kekh dan seboleh-bolehnya kalau orang luar masuk pagar sekolah Tengku Mahmud, wow, itu yang kita nak. Dan biarlah orang luar menyebut kalau nak kata sekolah comel, gila tengok sekolah Tengku Mahmud, sekolah lawak, gila tengok sekolah Tengku Mahmud. Ibu bapa pun sedap juga kerana di kedai kopi. Nak tengok sekolah comel, gila sekolah anak saya. Nak tengok sekolah lawak, gila sekolah anak saya. Itulah harapan kita. Dan akhirnya saya bagi pihak pengurusan sekolah, guru penolong kanan, guru-guru IKP dan sebagainya, sekolah merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada KPPD. Walaupun KPPD kita dalam keadaan yang tidak sihat, tetapi beliau katakan bahawa beliau nak juga berjumpa dengan ibu bapa SK Tengku Mahmud, satu keberuntungan. Boleh saya tepukan kepada KPPD kita. Yang walaupun dalam beberapa saat nak juga hadir ke sekolah kita, dan begitu juga dengan YDP kita. Terima kasih sepanjang perkhidmatan tahun ini dan calon RPO yang telah memberi kerjasama yang cukup baik kepada sekolah, memberi sumbangan dan bantuan yang cukup tinggi untuk kecemerlangan sekolah, dan semua jawatan kuasa PIBG, guru-guru dan ibu bapa yang hebat lagi cemerlang. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita menjayakan musyawarah agung tahunan kali yang ke-33 pada tahun 2024. Alhamdulillah. Saya selaku YDP PIBG ingin merakamkan ucapan terima kasih pada semua ibu bapa yang hadir pada pagi ini. Saya percaya kehadiran ibu bapa semua pada pagi ini amat bermakna kepada kita semua. Saya dapat merasakan bahawa ibu bapa yang hadir pada pagi ini adalah ibu bapa yang cakna, ibu bapa yang peka, ibu bapa yang ambil berat tentang anak-anak yang belajar di sekolah ini. Alhamdulillah. Pertama kali dalam majlis rasmi, saya bersama Tuan Guru Besar Encik Suhaimi. Dalam ucapan Guru Besar tadi, wah itu kok dia pong pandai, tak skor, nampak orang serius, orangnya senggak, lembut. Tapi dalam ucapan dia benar. Dalam ucapan dia tu penuh dengan kata-kata semangat, lembut tapi bermakna. Kerana Tuan Guru Besar Encik Suhaimi, satu tepukan kepada Guru Besar baru kita. Apa yang saya perhatikan, kehadiran, kedatangan Encik Suhaimi selaku Guru Besar sekolah kita sepanjang 3 bulan saya bersama. Beliau merupakan orang yang komited, kuat bekerja, sentiasa merangka rancangan dan sebagainya untuk pastikan kesinambungan kecemerlangan sekolah kita. Alhamdulillah, tahniah Encik Suhaimi. Kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada KPPD kita yang telah memilih, bukan senang nak pilih Guru Besar. Selepas Guru Besar Cik Mustafa kita bersama Dhamma nak mari ke sekolah kita ni, mari secara pribadi jumpa Tuan Haji Abdullah kita, goyak nombor isi ni tak kurang daripada 5 orang. KPPD tak kurang daripada 5 orang nak mari ke sekolah ni. Pilih dengan kepakaran yang ada KPPD kita, maka terpilihlah Encik Suhaimi yang terbaik di kalangan yang baik-baik untuk saya mari sini. Terima kasih sekali lagi KPPD. Satu tepukan kepada pemilih membuat pilihan yang tepat, memilih Encik Suhaimi sebagai Guru Besar sekolah kita. Alhamdulillah. Dari ucapan Tuan Guru Besar tadi, kita dapat melihat, mendengar banyak kejayaan yang telah dicapai oleh sekolah kita. Dan bukan senang untuk mengekalkan kecemerlangan kalau kita tak bersungguh, kita tak prihatin, tanpa sokongan ibu bapa, tanpa sokongan PIBG, pasti benda ini tidak akan datang bergolek kecemerlangan, kemenangan untuk sekolah kita. Nak kekal bukan senang. Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud, Soho, tuan-tuan dan puan, Soho di daerah kita, bukan setakat daerah, malah di negeri kita. Banyak kecemerlangan yang telah dicapai. Kalau dulu UPSR kita pernah menduduki tangga pertama di negeri Terengganu pada ketika dulu. Nak mengekalkan kecemerlangan personal tanpa kita sebagai bapa, tanpa pelajar-pelajar, tanpa guru, tanpa sokongan PIBG, benda-benda macam ni, kemenangan kecemerlangan ni tak akan datang dengan senang sambil lewat. Terima kasih ucapkan kepada guru-guru sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud yang sentiasa bersungguh untuk mendidik, mengajar
anak-anak kita kekal cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PBD yang dapat meluangkan masa pada pagi ini untuk merasmikan musyawarah agung kita dengan kesibukan, masa, tugas dan tanggungjawab di sekolah-sekolah lain, di pejabat, tapi beliau melampahkan masa juga untuk hadir merasmikan musyawarah agung kita pada pagi ini. Terima kasih Tuan KPBD kita. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengurus PIBT ini bukan senang. Terus terang saja. Untuk mengurus PIBT di sekolah yang besar, sekolah yang hebat, sekolah berprestasi tinggi bukannya senang. Dan saya telah pun memegang YDP ini lebih 20 tahun. Saya hari ini ada agenda pemilihan EJK baru untuk sesi 24-26. Banyak suka duka, banyak pengalaman pahit manis, dan yang penting kita kekalkan keindahan kecemerlangan sekolah kita ini dengan kejayaan pelajar-pelajar murid-murid kita. Itu yang tersemat di hati saya. Kenangan yang tak dapat saya lupakan sebagai selaku YDP, melihat keseluruhan cikgu-cikgu daripada guru sehingga sekarang. Tak pernah ada guru yang mari sini nak mari saya lepo, nak mari nak main-main, tak ada saya lihat. Panjang saya berada di sini, saya melihat guru semuanya bekerja dengan keras. Nak mari sini bukan senang. Dipilih, ditapis oleh PBD. PBD pastikan guru yang ingin mengajar sini adalah guru yang terpilih, guru-guru yang baik. Dan kita sebagai bapa yakin bahawa sekolah kebangsaan Tengku Mahmud ini adalah sekolah hebat. Ada mari daripada sejauh pada luar akan ada ke sekolah ini. Kalau setakat jetih, tujuh ke pelajar luar itu dekat. Sejauh pada luar tu mana anak dia. Sebab apa? Dia percaya bahawa sekolah ini dapat melahirkan anak dia, anak yang cemerlang. Jadi kita di PIBT, di sekolah, di PBD, kepercayaan bapa ke sekolah ini kita akan katakan mari cikgu-cikgu yang baik, cikgu-cikgu yang bersungguh. Sehingga kan tadi saya royak pemilihan pusat pun pastikan guru saya bersungguh, guru saya bekerja. Jadi macam guru saya cakap tadi, kadang kita mariahkan anak kita, ini bapa bangga. Di kalangan ibu bapa bercakap, anak belajar mana, antar mana, kalau kebangsaan kamu dengan sendiri kita rasa bangga. Betul tak ibu bapa? Betul. Jadi kita PIBT, kita sekolah, kita PBD sendiri pun nak mengekalkan kebanggaan ini. Bukan senang. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PBD, khususnya KPBD Tuan Haji Abdullah yang jasa beri cakna, memberi perhatian sungguh untuk sekolah ini pada berusaha dan pengurusan sekolah. Tahapan masa sentiasa mengeberat pada EJK PIBT yang bersungguh untuk pastikan sekolah kita terus cemerlang dan para bapa yang sentiasa komited untuk kejayaan anak-anak kita. Dan di agenda pemilihan PIBT, EJK PIBT untuk sesi 4-26, pilihlah di kalangan EJK, YDP, NYDP, EJK dan seterusnya yang boleh bekerja untuk membantu sekolah ke arah kecemerlangan kekal terbaik di daerah besar hatta di negeri Terengganu. Sepanjang saya berkhidmat, sekiranya ada salah silap, saya mohon maaf, dan yang pasti kejayaan milik SKTN. Jadi pertama-tamanya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua ibu bapa yang hadir dalam majlis musyawarah agung PIBD untuk kali yang ke-33 pada kali ini. Dan senampak dari atas pentas ini 2 kali saya berpaling ke belakang, cuba bantu sejak ibu bapa yang membawa anak kecil, yang mendukung anak kecil untuk hadir dalam majlis ini pada pagi ini. Bangun minta mari depan ni sejak. Sebab saya nak cerita besok. Cerita depan bawah aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cikgu Ming. Balik dulu. Cukup dulu. 2, 6. Cukup sudah dulu.
bukan apa, tapi saya nak nyatakan kepada semua ibu bapa, percayalah bahawa kedatangan kita ke Musyawarah Agung PIBD pada kali ini merupakan suatu perkara yang sudah tentu akan mencetus satu motivasi terhebat dalam mendidik anak-anak. Dan tuan-tuan, pada pagi ini merupakan satu motivasi terhebat dalam memastikan anak kita akan berjaya. Percayalah tuan-tuan, siapa pun boleh bercakap di hadapan ini, di restoran ini, siapa pun pakar motivasi yang terhebat di dunia, tetapi dia tidak dapat mengalahkan didikan atau motivasi yang diberi oleh ibu dan bapa sendiri. Sebab itu kalau kita lihat anak-anak kita berada di asrama, balik daripada asrama kadang-kadang kita tertanya, tak makan pun di asrama. Walaupun kita masak mungkin dengan ikan singkat atau ikan yang goreng, tapi kalau anak kita makan tak menambah. Betul tak? Saya pesan, tak usah kalau kita tambah. Sebab apa? Sebab ibu adalah merupakan tukang masak terhebat di dunia. Tak usah cakap cehuan atau sebagainya. Begitu juga tuan-tuan yang hadir pada pagi ini untuk bersama dalam majlis ini. Percayalah tuan-tuan perempuan, tuan-tuan adalah merupakan orang yang terhebat kerana menggerakkan anak kita secara tidak langsung. Semangat itu akan datang dengan sendiri bila kita datang bersama dengan anak. Mesti kita letakkan ini sebagai utama. Sebab dalam nilaian saya, sebab itu saya kalau ada pegawai-pegawai saya yang dapat melahirkan anak muda-muda, lahir antara WhatsApp, saya jawab kata rezeki yang paling berharga nilainya. Tak ada orang lain. Anak kita rezeki yang paling berharga nilainya. Saya nak membawa satu contoh yang paling hebat, yang mana boleh mengubah kehidupan kita selepas ini saya cakap. Jadi alhamdulillah sejak tadi saya nampak ucapan daripada Tuan Guru Besar Cikgu Suhaimi, juga dengan YDP PIBD kita yang telah lebih 25 tahun jadi YDP PIBD sekolah ini. Tahniah dan satu tepukan, semoga kekal lagi untuk tahun ini memberi sumbangan. Kita bercakap tentang kehebatan, kita bercakap apa yang kita kena buat, kita bercakap apa tindakan selanjutnya untuk mencipta sesuatu yang hebat. Itulah yang dicakapkan oleh Guru Besar sejak tadi. Sebab apa? Sebab kita berada di sekolah berprestasi tinggi. Dalam negeri Terengganu ini daerah Rusuknya ada 2 sekolah sekolah berprestasi tinggi. Satunya ialah sekolah Tengku Mahmud, sekolah SK Tengku Mahmud. Sebab saya tahu di mana 6 orang anak saya dididik oleh cikgu-cikgu ini. 6 orang anak saya juga belajar di sekolah Tengku Mahmud. Pada hari ini bila Datuk beritahu saya semalam, saya ada wakil kami sekarang ini. Saya ada wakil lalu. Betul saya semalam. Saya ada wakil. Panik lagi ke Terengganu pula. Ada 3 tahun, 1 dari progres di Pukesnya. Tapi saya mengambil kesempatan untuk datang bersama tuan-tuan, puan-puan, bersama dengan guru-guru, kerana saya menghargai apa yang dibuat oleh guru mendidik anak-anak saya di sekolah. Jadi apa tersebut tadi oleh Tuan Guru Besar, ya bagaimana kita ingin menjadikan sekolah ini sebagai satu sekolah contoh, sekolah yang dilawati oleh orang lain untuk dijadikan benchmark. Sebab kita sekolah berprestasi tinggi, guru-guru semua mainkan peranan yang penting dalam menggerakkan perkara ini. Tak boleh elak. Saya mengambil satu contoh. Saya masih ingat apabila saya berada di Jepun, saya pergi ke sebuah kilang Kodak Production. Dulu tak ada handset ini, dulu guna film macam mana tak habis film kan? Tak ada. Habis ambil gambar dan itu ada baru. Tapi dulu menggunakan film Kodak Production. Bila Kodak Production ini menjadi suatu film yang begitu hebat. Kemudian persaingannya masa itu ialah Fuji film. Fuji. Tahu tak? Kalau lama Kodak dan Fuji. Fuji merupakan sebuah syarikat yang hampir bankrupt. Tetapi Kodak ini tidak menjadikan Fuji film ini bankrupt. Dia menolong supaya Fuji juga menjadi film yang hebat, yang boleh bersaing di peringkat internasional. Sebab itu dia tolong Fuji film dan akhirnya dia bangun. Kenapa saya sebut tentang perkara ini? Ialah kerana sekolah ini juga mesti menjadi suatu benchmark kepada sekolah yang lain. Seperti kata Guru Besar sejak tadi, sekolah-sekolah lain akan datang untuk melawat sekolah ini sebagai benchmark untuk dibangunkan menjadi sekolah yang hebat. Kalau dulu masa UPSR, Guru Besar di seluruh daerah dusun ini tidak ada persaingan lain. Dia letak Kapur Raja, kalau Pasir Akar dan sebagainya, tak ada bercakap perkara lain, bercakap bagaimana nak mengalahkan Tengku Mahmud dalam kategori straight buat aman. Sebab apa kita sekolah yang hebat? Sebab itu hari ini bagi kita nak lantik Guru Besar di sekolah ini dan guru-guru di sekolah ini perlu kepada guru-guru yang hebat. Sebab apa? Sebab nak menjadikan contoh dan benchmark kepada yang lain. Sebab itu orang lain datang untuk melawat. Saya tidak gerah tentang apa yang dinyatakan tadi dari segi keseberangan sekolah dan kejayaan yang dinyatakan oleh Tuan Guru Besar sejak tadi. Tapi apa yang saya nak hari ini ialah sebagai Guru Besar baru yang punya vision yang tersendiri bersama dengan
pentadbir dan guru-guru mesti bangunkan sesuatu untuk jadikan sekolah Tengku Mahmud ini sekolah terhebat di dalam usul. Tak boleh nak elak dan macam mana sekali. Kena letakkan satu perkara yang boleh menjadikan kita sebagai benchmark dan kita mencipta sejarah tersendiri. Mesti cipta sejarah. Mesti cipta sejarah bersama barisan guru sekolah ini untuk meletakkan kita bila kita pencet dengan satu strategi yang ingat oleh semua. Saya nak ambil contoh kenapa Maharaja China. Maharaja China ini suatu negara di Asia ini yang menjadikan China sebuah negara veto di dunia. Antara 5 negara veto di dunia adalah China. Kenapa? Sebab Maharaja China pada masa itu mencipta sesuatu yang paling hebat. Dia telah mencipta sejarah keajaiban dunia yang pertama. Tombak besar China menjadi satu keajaiban dunia yang dicipta oleh Maharaja China. Panjangnya saya dengan Malaysia dibalik. Saya pernah pergi 5 kali ke China setahun. Ditajuk oleh kerajaan 3 kali, pergi sendiri 2 kali. Bagaimana kita tengok begitu tingginya tombak besar China itu, kita boleh naik sehingga ke tangga yang ke-7. Sebab apa? Sebab engineer masa itu berfikir dengan fikiran cukup hebat. Mula-mula dia langkah terbesar, kemudian langkah paling kecil, kemudian dia landai, terusnya dia buat wakaf. Dengan kita duduk di wakaf itu, di pandang 360 derajat menunjukkan badan kita untuk kita naik sehingga ke tingkat yang ke-7. Sebab apa? Sebab pemikiran dia sama. Diciptanya tasik sehingga luasnya air merombak menggunakan cangkuk gali tasik sehingga air merombak luas. Bayangkanlah, dilukisnya gambar sehingga sejauh mata memandang. Kita dilukis gambar terjenguk semua mana tak akan hilang. Sekarang bayang hebatnya Maharaja China pada masa itu. Kemudian seterusnya dibuatnya istana yang terdiri pada 999 tengah bilik. Bayang, dan luas setiap bilik itu 30 kaki luas, besar pada umur kita sebuah bilik. Sebab itu bila Maharaja China ini dibunuh, tak jumpa di kaki mana dia itu, tak 30 kaki dalam bilik. Sebab apa? Itulah yang kita hidup. Sebab kita mesti ada kronik tersendiri yang boleh kita cipta di sekolah ini untuk menjadi sejarah tersendiri. Memang rekod sejarah UPL paling ramai mendapat sering. Rekod Malaysia itu sini dulu sampai sekarang tak boleh dipercayai. Dan inilah yang kita perlu bina bersama sama dengan barisan pentadbir dan guru-guru. Cubalah bina empire ini untuk menjadikan sekolah kita ini sebagai sekolah yang terhebat dan menjadikan semua pelajar anak-anak kita anak yang berjaya. Saya tuan-tuan, puan-puan, ibu-bapa sekalian, bukan asal daripada keluarga yang kaya raya. Bukan sahaja B40, lebih bawah pada B40. Bawah pada B40. Setiap hari saya bawa kuih 2 ragam, kuih roti kuku, 2 lalipap untuk hantar ke sekolah. Kasut bibi, kasut getah, beli kasut getah dulu. Beli kasut getah bibi, nak beli yang lain tak boleh. Main bola apa tu, ada butir bau di sekolah pun pakai tu juga. Ada di sekolah. Bawa kat saya orang pertama sampai ke sekolah. Sebab apa? Sebab perlu letak kuih di kantin. Dan saya orang paling lewat untuk balik ke rumah. Sebab apa? Kena ambil duit dulu di kantin baru saya boleh balik. Hari Minggu pasti saya menolak. Semua ayah saya bagi saya pokok 2. Pokok muda dekat mati tak kuluk kau. Bagi pokok 2. Hari-hari. Tapi penghidupan kita ini berubah bila kita percaya. Kita belajar. Jadi dia penting pada anak-anak kita ini mesti buat sesuatu untuk mereka berjalan. Dan kita sebagai ibu bapa mesti ada controlling untuk melihat anak kita di mana mereka. Sebab kita lah berkenal dengan kita. Sebab itu saya minta pada anak-anak, pada ibu bapa sekalian, Pak Ibu yang ada sekarang ini, saya boleh bercakap sebagai anak saya. Jika saya lebih tua daripada semua, sebagai anak saya, jadi janganlah kita lalai dalam mendidik anak kita. Percayalah tuan-tuan, bapak, ibu sekalian, tidak ada suatu perkara yang paling bahagia dalam hidup ini setelah kita melihat anak kita berjaya. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, percayalah cakap saya, kedatangan tuan-tuan pada hari ini merupakan satu rahmat yang cukup hebat yang boleh menjana motivasi kepada anak kita, menjana motivasi kepada anak kita secara tersembunyi yang tidak boleh direct. Ini satu hakikat yang tak boleh kita nafikan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua atas kehadiran tuan-tuan, puan-puan. Semoga kita semua sentiasa berusaha untuk mencipta kehebatan di sekolah berkelas tinggi ini. Terima kasih saya kepada semua guru-guru yang sentiasa meletakkan SKS Tengku Mahmud ini langkah kehadapan sebagai rujukan kepada sekolah yang lain sampai bila-bila. Jadi dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Pusat Agung Kiai Bidi SKS Tengku Mahmud kali yang 33. Wabillahi taufiq.